Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'dhuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'dhuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal ulama'is salihin wa anta khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi sekalian, dan pula hadirin hadirat, dan pula kepada peminat dan penonton kita semua yang ada pada malam yang diberbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat dan nikmat Allah, dan Allah taala panjangkan umur kita lagi, sama-sama boleh kita mengingati ke Allah. Masa yang singkat, masa yang sekejap, masanya lebih kurang saja kita boleh ambil tertengik kita mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam mana ya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman katanya, fazkuruni azkurkum, maka anak mengingatilah oleh kamu, hi orang-orang beriman, azkurkum, nascaya aku mengingati akan kamu. Jadi apabila kita mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita. Maka maksud daripada satu hadis, Nabi kata kita ingat ke Allah Subhanahu wa taala sejekah. Allah Subhanahu wa taala ingat kita sejekah, shibran bi shibrin. Makna kita ingat ke Allah taala sejekah, Allah Subhanahu wa taala ingat pada kita sejekah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah taala zira'an bi zira'in, kalau kita ingat ke Allah taala saat ni satu hasta, Allah Subhanahu wa taala ingat pada kita satu hasta. Dan apabila kita ingat kepada Allah taala sedepa, Allah taala ingat pada kita pun sedepa. Inilah maksud dan pula riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata siapa dia dekat dengan Allah, maka Allah Ta'ala dekat dengan dia. Apabila dia tu jauh sikit dengan Allah, Allah Ta'ala pun jauh daripada dia. Bermakna kata kalau dia jauh sangat dengan Allah, maka Allah Ta'ala sangat-sangat jauh daripadanya. Inilah ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama mengingati ke Allah, marilah kita bersama-sama menyebutkan Allah, marilah sama-sama kita membasahkan lidah kita dengan mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada benda lain dah nak menetapkan hati kita, tidak ada benda lain dah nak mentenangkan hati kita dan fikrah kita, lebih-lebih pada zaman sekarang dikatakan zaman yang dikatakan berkelakabut oleh manusia semua, dan seluruh dunia akan berkelakabut. Tak ada cara lain dah, cara nak menetap hati, nak mentenangkan hati, nak mentenangkan jiwa, nak mentenangkan fikrah kita, tak lain tak bukan dengan uzkurullah, mengingatilah oleh kamu akan Allah. Dan Allah Ta'ala firman lagi pada satu ayat katanya, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bizikrillah tatma'innul qulub, yakni jaga-jagalah olehmu ya Muhammad bizikrillah, dengan mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu saat itu dapat tenanglah oleh hati-hati kamu. Ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari semua, dan semua daripada saudara-saudara kita semua, kalau kita nak witeni hati kita di zaman COVID dan pula Corona 19 ni, COVID-19 ni,
Maka tak lain tak bukan kita kena menetapkan hati kita dan mentenangkan otak fikiran kita ialah dengan zikrillah. Allah Ta'ala sebut dah, Allah Ta'ala jam kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jaga-jaga dengan ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah satu perkara yang dapat mentenangkan jiwa kita, mentenangkan hati kita, mentetapkan daripada khawatir-khawatir yang datang dalam hati kita. Maka dengan sebab kita mengingati ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak masuk bicaraan kitanya daripada suratul Insan lagi. Tuhan katanya, ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya daripada ayat 22 daripada suratul Insan. Tuhan kata, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Tuhan kata, inna, sesungguh kami ni, bahawasa kami ni, yakni Allah. Tuhan kecek dengan kami. Asal nahnu ni ramah, tapi kerana Tuhan khitab pada diri dia tu, makna kata ramah asalnya nahnu. Tapi ini orang panggil, kalau kita ngaji di dalam nahu, ngaji dalam Arab, orang panggil Tuhan tu nak membesarkan diri dia. Lil mu'azzimi nafsah. Allah Ta'ala nak mengagungkan diri dia. Adapun kita nak besar diri, ini salah. Kita hamba nak kecep besar, kita hamba nak takabur, kita nak kena takabur, nak somong. Ini salah dan ini berdosa. Ini Tuhan tak berkenan. Tengok Azazi, iblis laknatullah alaih. Sebab apa dia boleh kufur dengan Allah? Sebab apa dia jatuh agama, kekal dalam dengan kau? Sebab dia kufur dengan Allah. Wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur. Allah Ta'ala suruh dia sujud pada maghrib ada. Dia tak mau sujud. Dia tak mau sujud, tak mau mengendah kepada titahan Allah, bahkan suruh sujud kepada tu Adam sebagai ikram Allah. Ini orang panggil satu titahan, tapi dia tak jangan tunduk pada titahan kepada titahan Allah, maka dia tu takabur. Sebab tu bagi kita takabur ini tak molek. Sifat takabur daripada minas sifatil mazmumah, daripada sifat-sifat yang dicelakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicelakan oleh syarak. Adapun Allah ya kecena, inna, sesungguh bahasa kami, yakni Allah, nahnu nazzalna, kami saat ni tu Allah ni nazzalna, kami bawa turunkan, alaika, ke atas engkau ya Muhammad, kami bawa turun ke atas engkau ya Muhammad, al-Qur'ana, akan Al-Quran. Turunkan Quran ni tanzilan, sesungguh menurunlah oleh kami. Nak ayat kata Tuhan sendiri, wak turunkan Quran di atas Nabi sebagai menurungnya, yakni sesungguhnya menurung Allah Ta'ala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ini bukan min apa? Innahu Quran ini bukan min asatiril awalin, bukan daripada cita-cita dongeng dah. Dan Quran juga bukan daripada sihir yang ternyata seperti berkata oleh kumpulan Quraisy itu. Tuhan kata kami sendiri waktu turun Quran di atas Muhammad itu, di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah Allah yang kirim kepada Nabi ialah Al-Quran. Maka kita nak bahas dia lapan Al-Quran. Al-Quran ambil daripada qara'a yaqra'u Quran wa Quran. Musnad dia dua. Ini kita nak bahas bagi fok-fok ngaji patut tua-tua semua ni, ibu bapa tak biasa dengar pun dengarlah. Lapa Quran. Kalau zaman dulu Quran, hak tu luah kita, tapi luah sebut bahasa Arabnya Quran. Kena gapo, kena mana kata kita saat ni tu kena penuh molek kan masalah lapa hamzah tu Quran. Tu kalau bahasa Jawi kita kecek bahasa kapun tu Quran. Hak sungguhnya Al-Quran. Quran ni lafaz musdar daripada qara'a yaqra'u Quran wa Qur'ana, musdar tu. Kemudian Quran ni benda yang pesing kita kena baca, benda yang pesing kita kena ta'abudiyun. Quran ni orang panggil benda yang pesing apa? Ta'abudiyun, benda yang pesing kita kena ibadah.
Makna kita baca tu satu ibadat kita kepada Allah. Kita baca Fatihah satu ibadat kepada Allah. Sebab tu nak ayat Quran ni, amo nak cerita sikit tentang Quran. Kemudian Al-Quran ni yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum nak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran ini ia ada di Lauhil Mahfuz. Ni, Lauhil Mahfuz ni Allah Subhanahu wa taala nah jadikan Lauhil Mahfuz untuk tuliskan dengan qalam Allah akan ayat-ayat Quran, dan apa perkara yang berlaku atas dunia dan langit semua ada tertulis dan tercatat situ. Kemudian Al-Quranul Karim hak dok catat di Lauhil Mahfuz saat itu, orang panggil apa dia? Yakni satu harah daripada Quran sama besar dengan Bukit Qaf. Bukit Qaf ni bukit hak dok lingkungkan dunia ni. Kita cerita apa kali dah. Kemudian kita ada maklumat ni sikit. Maka Quran saat ni tu satu-satu harah, satu-satu huruf dia ialah sama besar dengan Bukit Qaf. Besar sangat. Sebab tu bagi orang ngapa Quran satu haraf pala ya sama dengan Bukit Qaf. Sebaliknya bagi orang ingat Quran lepas tu lupa Quran, dosa dia pun sama besar dengan Bukit Qaf juga. Itu dia. Kama dia makna Quran asal duk di Lauhil Mahfuz, di lega, di Luh Tuhan. Luh Tuhan ni besar mana wallahu a'lam. Supaya papel luh kita duk tak di dinding tu lah kita mengajar budak atau papel luh. Maka luh Allah Taala hak duk tulis dengan qalam Allah Taala, duk catatkan Quran satu harah sama besar Bukit Qaf ni asal duk situ. Tapi apabila malam Ramadan, kata setengah daripada 24 arba'an wa ishrina min Ramadan, malam 24, kata setengah malam 27, Allah Subhanahu wa taala suruh Jibril ambilkan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, wa turun mari ke mana? Wa ri kepada Baitul Izzah, yakni fi sama'id dunya. Hak ni daf'atan wahidah. Bahasa Arab panggil daf'ah wahidah. Yakni Allah Ta'ala titah kepada Jibril ambilkan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz turun di Baitul Izzah fi sama'id dunya ni ialah satu kali. Makna sekaligus waktu turun di Baitul Izzah. Tak ada waktu turun ke bumi lagi. Tak ada waktu turun ke bumi lagi. Belum dibangkit Nabi, Quran tak turun. Apabila dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun yang Nabi berdakwahnya di kota Mekah, dan 10 tahun saat itu di kota Madinah, maka Quran saat itu lepas pada itulah Allah Subhanahu wa taala saat itu waktu turunkan Quran, di mana mula-mula sekali wahyu hak turun kepada Nabi dikatakan Quran ialah dikatakan di Gua Hira, yakni di Jabal Nur. Ni mana ayat ni asal usul asal Quran tu hak kata inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Ni turun mana mula-mula Quran? Quran yang mula-mula daripada Lauhil Mahfuz turun mari kepada sama'id dunya di Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Lepas tu Quran duduk situ sekejapnya. Lepas daripada Allah Ta'ala bangkitkan Nabi sebagai jadi Nabi dan pula jadi Rasul. Ketika Nabi duduk bertanpa, duduk keluar di mana? Ialah di Gua Hira. Di Bukit Jabal Nur. Maka ketika ni, ni kita kenal, pergi Mekah tahu nah. Alik ni Gua Hira ataupun Jabal Nur. Belah lik ni orang panggil Bukit Jabal Jibril. Ni Jabal Jibril belah lik ni. Puak biasa pergi Mekah. Sebab sekali kita pergi sana, amo boleh royak dengan terus-terang, dengan nyata-nyata. Sebelah lik ni Gua Hira. Orang panggil Jabal Nur. Amo biasa naik malam tu, amo pergi ke Mekah, buat naikkan hujat sikit sebanyak, ada lebih kurang dalam 4-5-60 orang masa tu. Kemudian fok-fok kita lapis pemuda-pemuda sikit tu, malam Jumaat kita naik Gua Hira. Naik lepas Isya lebih kurang pukul 8, pukul 9. Maka kita jalan naik Gua Hira tu pukul 8 sampai sana saat ni. Tah ku moncok saat ni tu lebih kurang pukul 11 malam. Berjalan bawah ni pukul 8, 9, 10, 11. 2 jam lebih kurang. Nak sapa tempat Nabi duduk betapa. Naik sapa atas mocok tu, ia turun pula. Ngakau turun tu, ia ada dalam tu dia panggil Ghazu Hira. Yakni apa? Gua Hira. Tempat Nabi dia beribadat. Maka tempat Nabi dia beribadat ni, ia berhadap kepada kiblat. Betul dengan kiblat.
Dalam tu teluh apa orang? Teluh lebih kurangnya nah, 2 orang 3 orang kalau nak semaya tu kena bokok sikit. Deh. Di gua Hira itulah Nabi duk bertapa situ, Nabi duk asingkan diri, Nabi duk sucikan diri daripada kaum-kaum dia, daripada fok-fok Quraisy. Nabi nak cuci diri, nak bersih. Apabila Nabi duk beramal situ, duk tawajuh dengan Allah, duk munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Jibril turun daripada langit, maka kaki apa? Kaki Jibril jak sebelah balik Jabal Auliya dan Jabal Jibril, dan pula kaki sebelah lagi di bukit Jabal Nur. Ni Jibril turun main langit ni, kaki sebelah duk jak sebelah balik Jabal Jibril, dan sebelah lagi Jabal Nur. Deh. Maka Jibril turun maju pak dengan Nabi, buat rupa satu orang lelaki pelaga lutut dengan Nabi. Ya kata nak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apabila Jibril pelaga lutut dengan Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei Muhammad, membacakanlah dengan nama Tuhan engkau. Nabi kata, ma ana biqari'in. Aku tak pandai baca, hei laki-laki. Ku tak pandai. Maka Jibril pun mikir selimut tepi Nabi saat itu, selimut di atas Nabi. Nabi nak nyawa tak boleh dikok-kak, kok nyawa tak boleh. Lemah lagi, takut lagi. Apa laki-laki ni? Mari suku baca ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu Muhammad dengan nama Tuhan engkau. Nabi kata, ma ana biqari'in, ma ana biqari'. Gi tengoklah sejarah. Gi tengoklah sejarah. Ni puca-puca Quran hak Tuhan kata, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguh kami turunkan ke atas engkau ya Muhammad akan Quran tu, sesungguhnya turunlah oleh kami. Kami buat turun wahyu kepada engkau. Sebab tu Nabi kata Tuhan sebutlah Quran, Nabi tutur, Nabi bercakap, Nabi berkata, semua itu daripada wahyu, semua itu daripada Allah. Ma yantiqu anil hawa, tidak bertuturlah Nabi daripada hawa nafsu, daripada ere nafsu, illahu wahyun yuha. Malaikatnya benda hak Nabi bertutur saat itu wahyun yuha, ialah wahyu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kamadin kita semua ni Quran sudah turun kepada Nabi 1442 dah. 42 tahun dah. Tapi Quran saat ni salihun likulli zamanin wa salihun likulli makanin. Quran ini patut dan pada setiap-tiap keadaan, setiap-tiap masa dan setiap-tiap tempat. Oyak kata Quran ni tak kira. Zaman Nabi patut dengan Nabi, patut dengan as-sahabah, dengan as-salafus salih, masa tabi'in. Maka Quran tu patut dengan orang zaman tu, patut di zaman tu, patut masa tu, patut dengan tempat tu dan keadaan tu. Dan zaman kita sekarang lah ni, Quran pun patut. Oyak kata Quran yang Allah Ta'ala dikatakan kalam mu'jizun, kalam yang dikatakan mu'jizah, maka dia patut setiap keadaan, setiap masa dan setiap tikah laku semua manusia duk berlaku. Maka Quran tak jadi lalang, tak jadi kemunduran. Tengok Quran lah ni, orang pakar Quran lah ni, kita kena duk baca. Tengok Fatihah, semenjak Nabi kena baca, semenjak kita semenjak Nabi baca, maka di zaman kita kena baca Fatihah berapa belah kali? 17 kali. Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali, lagi pula mana asar 4 kali, berapa dah? 10. Gharib 3 kali, jadi 13. Maka baca pula Isya 4 kali, jadi 17 kali kita kena baca Fatihah. Nak kata besar Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi apabila terimakan wahyu ni, Nabi saat ni tu jadi tak segar, lagi pula Nabi jadi tak sedap klik siapa di rumah, jumpa dengan Siti Khadijah, zammiluni kita dengar belakang dah cerita selimutlah oleh kamu akan dah kurus sejuk ni, takut ni, hatu ke gapo, jin ke gapo ni, mai jumpa dengan aku suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni kata Quran yang turun kepada Nabi. Maka inilah satu perkara yang kita kata benda yang besar, satu perkara yang pahala besar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah situ berapa pahala dah? Bi, saya kata ba.
Maka satu pahala, ismi dua pahala, ming tiga pahala, alif lam empat pahala, ha lima pahala, ar-rahman alif lam enam pahala. Situ saja pun berapa pahala dah kalau kita beramal. Kerana Quran ni dikatakan ta'abbudiyun, perkara yang pesing kita kena beribadat dengan dia. Kalau kita baca bismillah, maka boleh pahala. Maka Quran ni kita tahu ni Quran, maka kita tengok Quran saja dapat pahala. Belum dibaca, maka kita kunjung Quran, nak rahmat, nak apa? Kita nak rahmat dan hormat Quran, maka dapat pahala. Maka tengok Quran, besar Quran, hormat Quran, boleh pahala. Belum daripada kita baca, dapat pahala dah. Ini besar ibu bapa, jangan tak belakang jangan kita dok buat hina, jangan kita dok peleceh, jangan kita dok pelekeh, jangan kita dok buat ejek-ejek dengan Quran. Kerana Quran dikata kalamullah, kalam Allah, tuturan Allah, cakapan Allah yang kirim taruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah lafaz Quran ni, Al-Quran huwal lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Quran ini ditakrifkan oleh ulama-ulama al-mufassirun. Apa dia Quran? Huwal lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Quran ini satu lafaz, satu kalam, satu tuturan Allah yang turunlah ia menurun Allah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan menengahi oleh Jibril alaihi salam. Dikatakan orang yang terima, orang yang tuju kerja tugasnya waktu wahyu kepada Nabi. Kemudian Quran ni turun kepada Nabi, maka 13 tahun di Mekah dan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Turun dengan jalan tadrijian, dengan secara berasur-asuran, bukan sekaligus. Adapun Quran turun mari daripada Lauhil Mahfuz, turun mari pada langit yang pertama, itu daf'atan wahidah, yakni sekaligus. Adapun turun mari Nabi sikit demi sikit, sikit demi sikit, cara berasur. Kerana apa? Kerana orang panggil Tuhan nak hajar. Tuhan nak hajar ke Nabi, nak hajar ke umat, perkara gapo ya bukan boleh sekaligus. Sebab tu kita kena fikir juga hikmat gapo Tuhan turun pada Nabi. Apabila berlaku Nabi saat ni tu, kena diejek, kena dibuat nyanyo, kena bunuhkan oleh orang kafir akan Nabi. Lepas pada tu baru turunkan ayat suruh Nabi tu hijrah. Makna kata ayat turun ngikut dengan keadaan, dengan zaman, dengan keadaan Nabi tu lagu mana. Kalau Nabi tu susah, Allah Ta'ala turunkan ayat. Nabi selepas pergi Badar, ayat turun mai royak kepada Nabi. Ni nak ayat kata Quran. Maka Quran ni buat amalah wisungguh. Kurang-kurang satu las hari bacalah ibu bapa, satu las hari, satu safah hari. Kalau kita boleh ambil masa 20 minit ya baca Quran, sejuh 20 minit. Bagi orang cepat, bagi orang lancar lidah, 20 minit tu kita boleh dah Quran sejuh. Lepas tu Quran sejuh berapa huruf, berapa ayat, berapa isi kata, Allahu Akbar. Tapi kita di hari ni ibu bapa, dirahmati Allah, saudara-saudari, kita sibuk kok lain boleh, tapi nak sibuk dengan Allah, nak sibuk dengan Quran tak boleh. Nak ambil masa 20 minit untuk Quran tak boleh. Untuk golongan kita boleh buat belakang, untuk kerja pagi sampai petang kita boleh, untuk telefon kita boleh pagi sampai petang, malam sampai tiga boleh. Tapi untuk Quran 20 minit kita nak ambil tak boleh. Ini belahnya. Hak orang tak ada pergi boleh pergi lama sikit, alhamdulillah. Tapi yang belah laginya, kita orang Islam tak pandai baca Quran. Kita orang mukmin tak pandai baca Quran. Duk mengaku kata amantu billah, aku beriman dengan Allah, aku percaya dengan Allah, tapi kita tak pandai nak baca Quran. Ini belah sangatlah orang-orang beriman, orang-orang mukmin tak pandai baca Quran. Ini sangat-sangat sayuk sangatlah, sangat belah sangatlah. Sebab tu bacalah Quran, istiqamahlah Quran. Sebab tu daripada para guru kita yang ada baca Quran sejuh sehari. Kalau guru amma ni sejuh sehari, mulah baba kita sejuh sehari. Kalau mulah tok dala kita sejuh sehari wa amal Quran, sebulan khatam kali. Kalau daripada syekh kita yang ada di luar negeri ataupun di Syam, Syekh Abdul Razak Al-Halabi, dia baca Quran 10 juz sehari, 3 hari khatam sekali. Seminggu ya khatam 2 kali. Kerana Syekh Abdul Razak Al-Halabi ini satu-satu orang waliullah ataupun daripada orang yang kasih kepada Allah, Allah kasih ke dia.
Oh, pagi-pagi kita masuk lah bilik dia duduk tepi tu deh. Tepi bilik dia tu macam-macam orang mari. Mari duduk muzakarah dengan dia. Belum daripada dia nak mengajar pas subuh, maka masuk dah daripada penego-penego, daripada orang besar-besar, daripada orang lebih-lebih. Kadang-kadang Allah duit tu 1.500.000, 100.000. Biasa. Apanya amalan dia? Amalan dia baca Quran 10 juz sehari. 10 juz sehari. Dia orang hafizul Quran. Dia min ulama il-qurra. Lagi pula dia ni daripada orang yang aling daripada minal mazahibil arba'. Aling 4 mazhab. Lepas tu amal dia begitulah. Ni nak kata hebatnya ulama-ulama. Mereka saat ni tu tak ada sia-siakan masa. Masa yang Allah Taala bagi pada mereka, mereka isilah dengan mengingati ke Allah. Isi lagu mana? Ikutlah cara mengajar, cara baca Quran, cara hafalkan masa Allah, cara nak buat lagu mana wi umat ni, nak wi orang tu jadi baik. Hak yang kita takutnya, hak Nabi kata sayati ala ummati zamanun. Nabi kata daripada satu hadis, sayati ala ummati zamanun yafirruna anil ulama. Ni hak kita takut ni. Hak kita takut sekali. Nabi ada sebut dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun yafirruna anil ulama. Yakni Nabi katanya selagi akan datang di atas umatku. Ni kita umat Nabi belaka ni. Umat Nabi ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Nabi kata datang di atas umatku satu zaman yafirruna anil ulama. Lari mereka itu daripada para ulama. Tak saya masuk dekat dengan alim ulama. Tak saya masuk dekat dengan tuk-tuk guru. Tak saya masuk dekat dengan orang pandai-pandai. Tak saya masuk dekat dengan masyayikh-masyayikh. Tak saya rapid dengan orang soleh. Maka Allah Ta'ala kata, dan Nabi sebut dalam hadis tu juga, Tuhan akan bala ke dia saat ni tu, kepada umat saat ni, 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang panggil Allah Subhanahu Wa Taala persepitkan rezeki di kawasan itu. Allah Taala persepitkan rezeki bagi umat itu. Dan pula yang kedua, Allah Taala cabutkan keberkatan daripada umat itu. Yang ketiga maksud pada hadis, orang tu saat ni umat itu akan keluar daripada dunia ini bighairil iman wal iyazubillah. Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, maka kita di dalam jail sekarang, kalau kita ada ulama lagi sekarang, tapi ulama duk mati banyak ni, hak muda-muda ulama mati, asari 2 ni baboli mati dah kan, belum pada tu daripada Ustaz Allah mati, ulama Molek Taning pun mati, semua situ pun mati. Cuba kita fikir. Maka Nabi kata mati satu ulama, maka orang akan jadi jahil saat ni 1000 orang. Faham boleh? Ni kita nak pakat fikir dah ni, ibu bapa. Dah. Jadi dia mau tanya katanya babo kirian ti dalo cemai. Besok ngaji dalo. Besok duduk dalo lama dah. Masa 20 tahun lepas dah duduk dalo tu. Ambil masa pas sekarang tu 30 tahun dah lah. Besok ngaji dalo kecil, dalo besar nah. Kita besar di dalo. Kita ni budak yang kecil duduk di dalam. Maka kelik mari ngaji sambung pula di luar negeri. Maka kita ni pelajar dalam dan pula anak butir dalam. Anak butir dalam. Lepas tu geti seekor 2. Dia pun nak dalam. Dulu pergi dalam tak ada pandang menulis. Tak pandang baca. Pergi pandang dalam belakang. Geti nahung koma zaidung. Kala al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu. Maka kita geti dalam. Semua ilmu ni kita boleh dalam semua. Kita rasa berkat dengan guru, boleh duk kecek dengan ibu-ibu dan bapa sekarang lah ni, dengan sebab berkat guru kita, sebab mula bapa kita. Sebab amba ni satu hari amba duk rapid dengan guru. Amba setiap 10 tahun amba duk dengan tok guru, nak masuk sini sikit, jumlah muqtaridah sikit. Nak royak pada adik-adik duk dengar ni nah. Adik-adik nak dengar semua ni, pelajar-pelajar kalau dah dalam ni. Amba dengan tok guru ni masa 10 tahun amba duk dalam tu. Setiap hari. Apabila Tok Guru tak ada mari lagi nak semai Jumaat, kita ni setengah jam, 15 minit duduk dah tasjadah, duduk sahwah. Sahwah nak waktu. Kita hafal mata, derah mata, kadang-kadang derah mata jemiah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismu wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa rafalana fal ismu yu'rafu bil khafdi wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Baca tu. Ini sebagai semangat adik-adik kalau dah dengar dalam ni. Babo ini biasa duduk dalam 10 tahun. Dalam masa 10 tahun tu duduk dengan Tok Guru, duduk belakang Tok Guru sokmo. Belakang Tok Guru sahwa sokmo 10 tahun. Dengan berkat Tok Guru boleh duduk kecek dengan demo di hari ni. Boleh duduk royak sepatas lidah kepada ibu-ibu dan bapa saudara-saudari semua. Patut Tok Guru saat ni tu, masa kita
Duk mengaji kita pun acak Allah pala tok guru, bawa tuna sapuh pala mo sikit, mudah-mudahan mo satu hari jadi orang berkat, mudah mo ni boleh sebarkan ilmu-ilmu Allah Taala. Nah, sikit tak apa tapi kita nak berkat. Banyak kalau tak berkat saja. Kita dengan guru, nah kita teriak semua. Allah pala semua. Minta halal ilmu. Seka dua, hak kita dapat daripada dia. Ini adik-adik kalau dengar dalam ni, minta lah wa amal. Dengan guru kita, jangan laka. Dengan guru kita, jangan kita saat ni tu. Dah, apa? Kita ejek, kita saat ni paling belakang. Apa boleh kita boleh ilmu, kita paling belakang. Ini tak jadi. Ilmu kita tak berkat. Sebab tu lebih kurang. Kemudiannya, masalah Nabi SAW sikit cerita tu. Kalau dia nak tanya tu, nanti kita jawab semula. Panjang kisah duk dalam tu panjang. Mengaji tu pukul 2, pukul 3, pukul 2, pukul 3, pukul 2, pukul 3. Semua adik-adik. Kalau adik duk dengar. Pukul 2, pukul 3, pukul 2, pukul 4, pukul 3, pukul 3, pukul 3 semua. 10 tahun tu duduk lagu tu. Makan tak makan, tidur tak tidur. Nah, tu nak ajak cerita kalau bagi anak-anak, bagi adik-adik, petera-peteri semua, kalau nak ngaji wijaya, kena bersungguh patut taat tok guru wis tinggi-tinggi. Taat tok guru wis tinggi, insya-Allah kita dapat ilmu berkat. Maka Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Allah Subhanahu wa taala turun kepada nabi kan Quran. Maka kita katanya orang yang dia saat ni tu tahu Quran, yang gerti Quran, orang ning saat ni tu tak ada rugi tak ada rugi. Lepas tu Syekh Abdul Razak kita cerita saat ni, baca Quran 3 hari khatam sekali, Quran 3 khatam sekali. Lepas tu dekat amo nak tamat ngaji, mau ingat lagi sebab puasa puasa ni boleh berkat ni banyak tok guru kita. Mula bawa kita dala, mula daripada tak payah bukit kita, mula tak payah su kita. Daripada guru kita ramai di dalam tanah pun ramai. Lepas tu kita pergi luar negeri pun tok guru kita royak saat ni Syekh Abdul Razak Halabi. Masa kita nak takharrung, yakni kita nak habis ngaji di sana, maka syekh kita seorang ni, tok guru kita seorang ni, ayo berdoa pada fuak kita semua. Dia kata gano, dia kata fuakmu daripada 60 negeri, 50 negeri, daripada Malaysia, daripada Fatani, daripada Thailandi, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada British, daripada Amerika. Fuakmu semua ni, intashiru, kamu tabukalah al-ilma, akan ilmu Allah fil ardi, pada bumi. Muntabur ilmu. Mengklik sikit lagi, jangan duduk saja. Muntaburlah ilmu, sebarlah ilmu. Sekadar mana boleh sebar, sekadar mana boleh royak, sekadar mana boleh cerita pada orang, royaklah. Ni tu kita pesan, intisharul ilmi fil ardi, muntaburkanlah ilmu, mencapaikanlah ilmu. Sebab Nabi kata, ballighu anni walau ayat, menyampai daripada aku walaupun satu ayat pun. Ni sifat-sifat ulama. Kemudian Tuhan kata lagi, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Jadi apabila kami ni, Allah Ta'ala ni, turun ke atas engkau ya Muhammad, akan Quran saat ni tu sebagai turun, ataupun turun dengan sebenar-benar, turun saat ni, fasbir, maka sabarlah engkau ya Muhammad. Maka apa makna inna nahnu nazzalna? Yani inna nahnu nazzalna alaika ya Muhammad tanzilan, sebagai turun, min indina, daripada kami, daripada sisi kami, sisi Allah. Kami waktu apa? Litadhkurahum, supaya aku ni. Litadhkurahum, supaya engkau tu ya Muhammad mengingati manusia tu. Engkau mengingati mereka, yakni manusia, bima fihi, dengan barang yang adalah di dalam Quran. Apa mengingati? Aku turun kepada engkau ya Muhammad, lagi pula supaya dan hikmah engkau mengingati mereka itu, yakni manusia, dengan barang yang ada dalam Quran. Apa barang yang ada dalam Quran? Minal wa'di, daripada janji baik. Apa janji baik Allah? Yakni Allah Ta'ala apabila hamba taat ke dia, hamba saat ni patuh ke dia, hamba ibadat ke dia, Allah Ta'ala nak membetulikan dengan hamba yang muti', hamba yang beriman, ini akan balasan yang tidak berputus-putus, yakni di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji baik Allah di dalam Quran. Tuhan kata innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguh Allah Ta'ala
tak menyalahikan akan perjanjian-perjanjian Allah. Tuhan tak menyalahi janji sama sekali kepada hamba-Nya. Wal wa'id, dan pula janji siksa. Nah, supaya engkau ingat kepada orang-orang duk deraka kepada Allah, orang-orang duk jahat dengan Allah, orang tak taat pada Allah, ni janji siksa. Apa balas orang janji nah, orang yang jahat? Nah, Tuhan akan bagi neraka ke dia. Tuhan akan beri kejahatan ke dia. Tuhan akan balas benda tak molek ke dia. Tuhan akan balas dengan benda yang apa? Yang dahsyat pada dia. Kadang-kadang orang ni tah dunia dia dah boleh tengok. Dah boleh tengok. Oh, seksanya deh. Dekat-dekat nak mati. Kadang-kadang orang jahat, orang zalim ni ketika muda, ketika hebatnya malah kata pewak gapo tu hebat. Tapi dekat-dekat nak mati tu nak kafarah dosa dia. Lagi pula wasawabi, dalam Quran duk cerita balasan dan pahala, wal iqabi, dan pula masalah gapo siksaan. Deh kami turun ke atas Muhammad ni akan Quran sesungguh turunnya. Lagi pula fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Apa makna fasbir? Maka sabarlah engkau ya Muhammad. Kena sabar, kena tahan diri. Allah ni pa kita lah. Orang beriman kena bangun semaya subuh. Lepas pada semaya subuh wirid hudu-hudu, lepas wirid baca Quran, kadang setengah tu bangun qiyamul lail lagi. Sabar. Oh, kena sabar, kena tahan. Bukan orang semua boleh buat. Semaya subuh bukan semua boleh buat. Kita tengoklah kampung berapa orang yang boleh pergi jemaah subuh. Kebanyakan ada tu imam, tu khatib, kadang-kadang kan makan tak mari semua, kadang-kadang bokok 7 dah mari, kadang-kadang bertukar yang mari jemaah semaya sejid. Bala banyak patu fuh mari doa tu fuh tak rak tahu lah nah. Tak rak dah mari doa tu. Lapis hok gagah kuat-kuat tu tak mari, nak akid doa, ke nak berdoa. Lepas tu nak tolak bala. Hok fuh tarik bala tu ramai. Hak ramai dia hok fuh akid untuk tolak bala tu. Oh, lapis bokok-bokok, besing tak rak umur dekat-dekat dengan kubur dah. Lagi pula umur saat ni tu 80 70. Hok tu hendak mari sejiknya. Dia nak royak kata kena sabar. Dengan hukum Tuhan kena sabar. Tengok Tuhan kata sini. Fasbir, sabarlah engkau ya Muhammad. Li hukmi rabbika. Untuk hukumi Tuhan engkau mu kena sabar. Tuhan kata semaya, mu kena semaya. Tuhan kata mu kena tinggal arak, mu kena tinggal. Mu kena tinggal berzina, kena tinggal. Mu kena tinggal apa makan reba. Oh, benar sedap lah kau ni. Zina, benar sedap. Minum arak, benar sedap. Tak semaya, sedap. Tak keluar zakat pun sedap. Kata kau orang pun sedap. Mengupak kau orang pun sedap. Hipik tanah orang pun sedap. Dah. Jahat sekok. Ni benar sedap. Tapi mu kena sabar. Dengan hukumi Allah, mu kena sabar Muhammad. Apa maknanya? Fasbir li hukmi rabbika. Fasbir li hukmi rabbika al-qadari. Mu kena sabar ya Muhammad bagi ketuhanan hukum Tuhan tu kena sabar. Semua hukum Tuhan tu nak ajar kita. Tuhan suruh bangun semaya. Tuhan nak ajar kita tu, nak tengok kita taat dak dia. Nak tengok kita patuh ke dak. Supaya kita kata, nah, ibu bapa ya buat kita saat ni. Dah suruh kita ambil tu, suruh kita ambil ni, ambil pisah dapur, ambil tu stah, ambil wari, ambil puyuk ris dah, ambil wari, ambil kata, ya nak tahu kata tua nak tahu kata kita dipatuh ke dak ke dia, kita ni taat dah. Ya nak tahu ya, bukan ya nak buat nyanyi ke anak dia. Allah Ta'ala pun macam tu lah. Allah Ta'ala suruh kita semaya. Bangun subuh tu nak bangun dah. Kadang-kadang gelebek mata-mata basuh tu. Allah, basuh beratnya tubuh weh. Wa anatika subuh tu beratnya nak akidkan selimut tu. Berat nak bangun tahajud tu. Tapi makna kata apabila kita saat ni tu sabar, ya Tuhan buat saat ni Tuhan nak tengok kata kita patuh ke dak dia. Kita taat dak dia. Kalau kita patuh, kita tak turut dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, turut dengan apa titah Allah Ta'ala, Tuhan nak balas tu syurga yang amat-amat besar, syurga yang bernikmat-nikmat yang tidak berputus-putus, syurga yang dicedekkan dengan bidadari, syurga yang dicedek dengan segala nikmat. Supaya tua kita kata mungkin buat kebun tu, pergi menebah lah kebun tu. Kita pun pergi menebah. Dia kata mun jalan tali pahat tu, kita pun jalan tali pahat. Gapo yang suruh ya kita buat belaka. Gapo orang tua kita nak kita buat belaka. Orang tua kita jadi anak ku seorang ni. Kita pun orang tua pun cerita, kebun lek tu nak wi ke dia, kebun lek ni. Tapi mula-mula orang tua nak wi kebun tu kebun ni, nak serah tu serah ni, tu orang tua tu nak tengok supa dengan Allah Taala. Tuhan nak bagi bidadari, Tuhan nak bagi syurga, Tuhan nak bagi apa perkara nikmat lah syurga.
jaga, dia nak tengok kita atas dunia ni, jaga ke dak amalan, jaga ke dak titah, jaga ke dak suruh dia. Kalau kita jaga, insya-Allah kita dapatlah nikmat-nikmat dan balasan daripada Allah. Lagi pula Tuhan kata, gabam. Waqbilhu, dan terimalah engkau ya Muhammad, akan dia akan gawa, akan hukum Allah, mun taatlah, mun patuhlah, mun terimalah dengan apa titahan Allah. Pak kita umat pun kena terima. Dah semaya subuh kena terima, semaya fajar pun kena terima, semaya zuhur pun kena terima, semaya asar pun kita kena semaya. Sebab itulah bagi orang semaya, orang turut dengan titahan-titahan Allah, maka orang ni akan dapat balasan yang amat-amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula Tuhan kata laginya, fasbit li hukmi rabbika wa li hukmihi ad-dini, dan hukumi Allah taala yang bahasa agama. Hukumi Allah bahasa agama banyak, semaya fardu, semaya sunat, lagi pula puasa, lagi pula sedekah. Masalah sedekah tu daripada satu hukum-hukum yang bahasa agama, famdihi alai, dan engkau hendak peluluhlah di atasnya. Atas apa? Yakni daripada hukum yang bahasa agama. Supaya dengan sedekah, masalah sedekah. Sedekah ni pun besar. Amo nak kecek sedekah sikit. Nak kata kita tunaikan hak Allah dan kita tunaikan hukum-hukum Allah seperti Allah Taala titah pada Nabi. Wala tuti minal musyrikin, jangan kamu taat dan turut daripada orang-orang musyrikin, man kana munghamisan fi syahawati, yakni mereka yang adalah ia duk tergelamlah ia di dalam era hawa nafsu. Mu jangan duk turut demo tu. Demo mana? Demo musyrikin tu. Fok kafir musyrikin tu. Kafir Quraisy hak duk tergelam dalam hawa nafsu. Maka kita di hari ni ibu bapa, jangan duk turut orang hak pasal duk tergelam dalam hawa nafsu. Duk turut masalah dunia. Turut dunia, ikut dunia. Turut dunia padalah kita. Tengok orang-orang turut dunia, peninglah hamak dunia, siapa kejar dunia, kadang-kadang mati tu tak ada mengucap wal iyazubillah. Kejar dunia, cari dunia pagi petang, siapa tak ada nak semaya, siapa tinggal setengah-setengah. Bukan dia ni. Makna kata kita jangan duk turut orang hak yang duk tergelar dalam hawa nafsu. Lepas tu siapa dia hak tak ada tergelar dalam hawa nafsu, yakni daripada para-para orang soleh, daripada para-para salihin, daripada para-para ulama. Hak kita duk berdoa sama, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, minta mu nikmat, minta mu tunjuklah jalan betul, jalan bagi orang-orang yang menikmatilah engkau ke atas mereka daripada para-para nabi, para salihin dan para-para awliya ya Allah. Ini ibu bapa jangan kita turut. Di hari ni demo belalah, demo ada tu, demo ada ni, pakar tu, pakar. Kita tak usah turut. Turut mana? Tengok demo ni dia jemaah. Masya-Allah. Tengok demo ni dia sunat. Tengok demo ni lepas maya tu dia wirid dah. Wirid patu dia doa ngata email pula. Lepas pada tu baca Quran. Tengok ni. Tak usah dok tengok nu, hok-hok nah. Hok-hok pasal dunia nah. Ada yang telefon, dengan rumah besar, buat kereta besar, tuai pakai kelas. Saja tunggu. Hak tu fak tergelar di dalam hawa nafsu. Hak tu dia tak ada mengekali pada kita. Kita tengok, demo ni dia ngaji seminggu sekali weh. Demo ni dia weh sunat weh. Demo ni dia zikir weh. Demo ni dia jaga tahajud weh. Demo ni dia baca Quran weh. Kita turut hak dah pasal tu. Au mubaligan fil kufri wad dalal, dan jangan turut orang bersangat pada kufur dengan Allah dan sesat dengan Allah. Wadawim ala zikri ismi rabbik, dan engkau mengekali ya Muhammad di atas mengingati akan nama Tuhan engkau. Kita turut ni mengekali hak mana di atas jalan nak mengingati ke Tuhan. Lagu mana mengingati ke Tuhan, bukan kena semaya semua. Duk saja tengok langit Allah, besar langit Allah Ta'ala weh. Tak ada tias putar buk. Tengok ke bumi Allah, lebarnya bumi luahnya. Tak ada nampak berkocok pun lagi. Tengok pokok kayu. Tengok pokok kayu, angin duk wunggi, masa sejuk main kita. Allah Ta'ala tengok buat pokoknya dengan pokok dia tak serupa. Tengok pokok dia dengan pokok motel tak serupa. Tengok pokok pini dengan pokok gapa, pokok labu tak serupa. Nah buah timu tak serupa dengan buah labu.
Deh. Kadang-kadang tengok batas lu ya, tapi wah ni Allah tak ada gamuk besar tu. Gapo tu lalu ni? Tengok kadang-kadang pangkanyi tu besar weh, pangkanyi. Besar batas tu semeluk dua meluk, tapi wah ni ada besar keliking. Allahu akbar, ada gamuk. Tengok wah timun Allah wah besar ni. Batas ada bersanding. Besar keliking. Tengok kau ni. Ini Tuhan nak hajar kita. Ya boleh buat belaka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguh Allah subhanahu wa ta'ala sama amat kuasa. Ya. Tengok batal timun. Halus sangat. Batal labu. Halus sangat. Allah buah saat ni semerau. Buah sebesar perut kita. Kadang pangkanya besar batal. Wah halus. Ni nak fikirnya. Kadang-kadang orang tu boleh mikir juga. Kadang-kadang tuan nampak besar tapi hati tu kecil. Kadang-kadang mun tuan halus tapi hati siapa hati besar. Tu tengok pangkanya dengan pantimung tu. Dah. Pangkanya batal Allahu akbar dengan tuan nampak segak hebat. Tapi kalau sebut semaya kat Allah nampak lemah. Sebut semaya subuh nampak taruk. Sebut namanya Jumaat nampak tak? Ni supaya dengan batal kanyi tu. Batal besar. Wah terhalus. Iman dia terhalus. Batal kanyi. Deh. Imi dia tu tak rau. Imi dia terlemah. Batal tu malah kata apa tubuh dengan segak lah. Pakai lah. Tapi sebut maya Jumaat duk kecek dekat orang ber. Kita tak lagi. Kita nak klik rumah dulu. Lari kepada semai. Ni orang panggil. Kalau kita misal supaya dengan batal kanyi. Tapi orang ni nampak kecil tubuh. Nampak beleh. Tak rau. Tapi sebut apabila orang ber selalu dia kesejik. Ni orang panggil orang imi kuat. Imi besar ni. Kemudian sebab itulah kita jaga kelas sedekah-sedekah. Kemudian Tuhan katanya, wadawim ala zikri ismi rabbika wa du'aihi fi awwalin nahar wa akhirih. Yakni kita sebutkan nama Allah bukratan wa asila. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah engkau akan nama Tuhan engkau, yakni pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi petang sebut nama Allah. Sebut nama Allah semua. Pagi petang. Makna kata pagi kita mula dengan zikrillah. Kerana situ tempat tukar surat. Senang. Orang panggil malaikat waktu malam, dia nak naik pergi. Malaikat waktu pagi, dia nak turun. Lepas tu surat amalan kita, sebab itulah kita penuh dengan zikir, penuh dengan wirid, penuh dengan doa, penuh dengan amalan. Supaya nak orang panggil surat amalan kita, hak yang nak buat naik oleh malaikat malam tu pada Allah, orang panggil buk kita tu molek-molek saja. Sebab tu, suruh kita wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Deh. Maka sebutlah nama Tuhan engkau tu pagi malam, pagi petang. Kerana malam kita tu malaikat malam waktu pagi nak pergi, malaikat pagi nak turun. Maka nak jemputlah suratan kita, amalan kita nak naik ke langit tu amalan hak molek-molek. Sebab tu penuh dengan wirid, penuh dengan amalan. Lepas tu waktu petang pula malaikat hak pagi nak pergi, waktu malaikat malam nak turun mari, maka nak amalan hak kita tulislah kertas malaikat tulis ni nak naik amalan yang molek-molek, yang putih-putih kepada langit. Inilah ibu bapa tujuannya. Allah Subhanahu wa taala kata ke Nabi, wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan menyebutlah engkau akan Tuhan engkau saat itu, yakni malam dan pagi dan malam, pagi dan malam. Sebab itulah kamadi kita nak royak sikit daripada faedah sedekah. Min fawaidis sadaqah, daripada faedah kita bersedekah dengan Allah. Sedekah kepada tu, sedekah pada masjid, sedekah pada surau, sedekah pada anak yatim, anak yatim. Faedah bagi sedekah dengan molek daripada saudara-saudari ibu bapa yang dirahmati. Kalau kita sedekah, apa faedah ni? Satunya, annal malaikata tad'u laka fi ziyadati amwalik. Jadi faedah sedekah yang pertama sekalinya, yakni malaikat berdoa kepada kita. Ni annal malaikata tad'u lak, yakni bahasa malaikat tu ya berdoa bagi kita fi ziyadati amwalik, yakni malaikat tu ya berdoa untuk kita pada menambahkan harta kita. Jadi orang sedekah, ya bukan kau kurang dak harta dia. Tuhan saat ni tu kau tambah. Sebab malaikat tu berdoa minta Tuhan tambah kepada orang sedekah. Sebab kita annal malaikata tad'u laka fi ziyadati amwalik, yakni malaikat akan berdoa bagi dia pada menambahkan akan harta dia. Ni salah satu faedah dan kelebihan dan kegunaan daripada orang sedekah. Yang kedua, annaha intisarun ala syayatin. Sedekah ni, bahasa sedekah saat ni tu dia akan bantu kita, akan menolong kita.
Dah sepak di atas syaitan. Makna syaitan saat ni nak kacau orang sedekah tak boleh. Syaitan nak karu orang sedekah tak boleh. Makna kata sedekah tu sebagai jadi junnah, jadi penepihkan dia daripada kacauan ataupun haru daripada syaitan itu. Sedekah yang pertama, malaikat berdoa minta ditambahkan harta bagi orang sedekah. Dan yang keduanya, sedekah ni juga sebagai jadi junnah, yakni jadi penepih dan perisai di atas syaitan nak ganggu seorang, nak kacau seorang, tak boleh nak kacau. Yang tiga, annaha tudfi'u ghadaballahi azza wa jalla. Sedekah ni juga dapat dapat memadang ia, dapat menghapus ia daripada kemurkaan Allah. Kalau siapa dia Allah Ta'ala nak marah, tapi dengan sebab ia sedekah pada masjid, ia sedekah kepada surau, ia sedekah kepada anak yatim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mapuh dengan sebab sedekah. Allah Ta'ala memandang sebab sedekah daripada kemarahan dia. Yang keempat, sedekah ni annaha alijun wa shifaa'un likullil amradi. Ni dengan molek bagi puak dan nyakit ni. Yang pertama, kalau siapa dia hak kurang rezeki, masalah harta dia payah, harta dia kurang, maka banyak sedekah kerana malaikat akan tambah pada harta dia. Allah Ta'ala akan tambah dengan sebab berkat doa malaikat. Yang kedua, dia saat itu jadi junnah, jadi penepih daripada syaitan. Syaitan nak ganggu dia, nak kacau dia, maka sedekah sebagai jadi difak dia daripada syaitan. Yang ketiga, maka sedekah ni memandang, menghapus daripada kemarahan Allah. Yang keempat, sedekah ni juga alijun menjadi memperubati. Annaha, sedekah ni alijun, memperubatilah ia sedekah, wa shifaa'un likullil amrad. Dia akan menyembuh bagi tiap-tiap hak yang menyakit. Likullil amrad, yakni bagi tiap-tiap penyakit. Makna kata siapa dia rajin sedekah, misalnya kita pubat dah kok tu, pubat dah kok ni, nak pergi cari bomo dah, cari doktor dah, bomo kapung, bomo kedai, tapi tak hengah weh, maka tak hengah, tak sembuh, duk terlekat di mana. Cuba kita beramal ke sedekah. Insya-Allah sedekah ini akan memperubati kita, akan menyembuhkan kita daripada segala-gala penyakit-penyakit kita. Yang kelima, annaha tahmi irdaka wa syarafak, dan sedekah ini akan melihara, akan menjaga akan kemaluan kita dan maruah kita dan kemuliaan kita. Siapa dia nak kekal kemuliaan dia, insya-Allah dia banyak sedekah. Kita nak baca sekadar tu. Lepas tu nak baca soalan hak dia mau tanya sikit sebanyak. Insya-Allah ibu bapa kadar ni dulu. Kita nak jawab soalan sikit-sikit hak dia mau tanya. Dia mau tanyanya. Dah. Daripada Ummi Iman, dia katanya, bapa perempuan dalam haid adakah boleh baca ayat kursi dan pula kul huwallah dan ayat 1000 dinar? Ini adalah amalan dibaca sebelum tidur. Jadi hak kita royak dah. Jadi masalah ni jadi katanya daripada Syekh Ibn Hajar. Dia kata masalah ayat kursi hak kita dak beramal dah. Jadi pula kul huwallah kita dah beramal dah amalan ayat kursi nak malam sebelum tidur, dan kita baca kul huwallah setiap-tiap malam belum pada tidur kan. Amal 4 kul tu kan. Kita dah buat amal semua belum pada nak tidur, dan pula kita baca ayat simburina. Baca ayat simburina tu lah. Mana ayat simburina? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Tu tu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi bagi orang ada buat amal sok mudah, maka dia saat ni tu uzur, mari haid, lepas tu dia nak baca juga ayat ni. Maka katanya kalau kita baca Quran tu tapi kita kosakkan zikir, maka kata setengah tu boleh. Kita bacakan Quran, bukan baca lain pada Quran, baca Quran tapi kita kosakkan ni zikir. Sebab ni amalan kita duk istiqamah hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Lepas tu kita niat kita ni kosak zikir, baca Quran tapi kosak zikir. Jangan kata kosak benda yang lain. Kalau kita baca ayat kursi, kosak bukan Quran ni, kosak tak boleh. Kalamullah, kita pergi kosak benda lain daripada Quran, hak tu tak boleh. Tapi kita baca Quran tapi kosak tak zikir. Sebab mulazamah kita jadi wirid kita setiap hari. Apa makna wirid?
Wirid kenapa? Wirdun. Apa makna wirdun? Daripada warada yaridu wirdan. Apa wirdan? Makna benar marai baca. Hari ni baca pula. Esok baca pula. Duk ulang alik, ulang alik, ulang. Gi, mari, gi. Tu orang panggil wirid. Faham molek? Sebab apa wirid pas maya? Marai baca. Kini baca pula. Esok baca pula. Tulak. Minggu depan baca. Tu orang panggil al-wirdu. Apa nak wirdu? Benda dia berulang alik. Ulang alik. Siapa bertahun-tahun. Siapa tahun-tahun. Kadang orang ni siapa mati. Duk ayat wa amayat kursi. Siapa mati. Mik daripada muda. Siapa ketua dia wa amayat ni. Maka kata setengah kita baca ayat kursi. Tapi baca Quran, tapi kita kosak kata zikir ataupun daripada zikir kita dok bawa semua itu kata setengah tu boleh tu kemudian dia mau tanya lagi tak ada masalah dia mau tanya ni nak tanya jawab demo ni dulu ya babo ni kentisam leo titam dia tanya 3 malam dah babo gapo mai top ikahจะทำเรื่องการละหมาดกอดอละหมาดกอดอกับละหมาดสุนัตควรละหมาดอะไรก่อน Terima kasih. Dia tanyanya daripada Rabiyah Rawiyah dia tanya kata kan dia kata masalah kita saat ni tu nak semaya qada. Lepas pada tu kita pun nak semaya sunat. Lepas tu kuan lakmat akraika nak semaya hak mana dulu sunat dengan qada. Ya masalah ni duk banyak juga ni. Banyak juga orang kita tu kadang-kadang dia kata demo tu kata tak leh dia apabila qada tak habis sunat tak sah hak sunat tak leh. Ginilah. Dia kata tu kena tanya tek dia kata tu jangan duk gaduh sangat. Kadang-kadang dia mau kata mau nak royak dengan molek. Ya sifat daripada orang jahil ni ialah mana? Anik mau nak royak kata min akhlaqil jahil. Daripada akhlak orang jahil. Dengan ibu bapa yang dirahmati. Daripada akhlak orang jahil 3 perkara. Min akhlaqil jahil. Ini perkataan daripada ulama kata. Daripada akhlak dan perangai orang jahil. Al-ijabatu qabla an yusma. Dia terima satu perkara belum pada dia dengar. Dia dengar tak ada dengar lagi. Dia terima dah tu. Kadang-kadang kita kata macam apa? Kadang-kadang masalah benda tu saat ni dia tak ada dengar molek lagi supaya dia kata tupa tu boleh makan. Dia mau tu kelik mari. Dengar jauh ya. Tok guru ngajar duk tah bala, tah sejik yo duk bucu pagar tu. Maka dia mau dengar dia mau royaknya tok guru royak dia lah ngajar kata tupa tu makan bulu. Kemudian dia pergi royak tu tupa boleh makan. Patut orang jahil tu dengar tahu tupa boleh makan. Dia dengar tak molek lagi. Dia kata tupa boleh makan. Dia mau tu pergi dengar bapa tu royak. Tupa boleh makan. Ni dia panggil al-ijabatu qabla an yusma. Dia terima belum pada dia dengar molek lagi. Ini sifat gajah. Yang kedua, wal mu'aradatu. Dia wahi betul orang, wahi galai orang, wahi rak orang. Qabla an yafham ataupun qabla an yufham. Dia wahi letai orang, wahi galai orang, wahi sekat orang, wahi kata orang tak kena gitu gini. Tapi belum daripada dipaham. Dia tak ada faham ke masalah. Tak kena tu. Dia tak faham. Ni orang tak ada buat lah ni. Makna benda dia tak faham lagi. Dia letai dah, dia galai dah, dia sekat dah. Dan pula daripada sifat orang jahil lagi wal hukmu bima la ya'lam. Dia berahi hukum satu hukum dengan benda yang dia tak tahu. Dia gamuk-gamuk. Dia tak tahu benda tu. Tapi dia gamuk tu. Lagi ni ke mana weh? Tak apa ni lah ni. Beri pun jatuh tina wasa dia. Wasa dia labuk kita. Dia pergi hukum dah tak apa wasa dia. Labuk dia. Adat dia lah ni. Dia pergi hukum tu dengan benda yang tak tahu. Dengan benda yang tak tahu, dia hukum dah. Ataupun al-ijabatu qabla an yasma' ataupun wal mu'aradatu qabla an yafham. Dia terima belum pada dia dengar. Dia wahi letter belum pada dia faham. Dan dia hukum dengan benda yang dia tak tahu. Kemudian masalah semaya ni. Semaya sunat, semaya qada. Mana oyak? Ibu bapa yang dirahmati. Demoning dia qada tu ada lagi semujak daripada balik dia tu. Dia tu ada semaya gatik, dok gatik, semaya gatik, dok gatik. Apa tu kata setengah tu orang mana tak qada habis lagi, dia semaya qada tak habis, lepas daripada tu dia nak semaya sunat. Kata setengah tak sah semaya dia tu. Sunat dia tak sah. Tak sah. Bukan gitu. Maka kata Tok Dala kita mula Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi.
Nah, mula tua daripada Tok Dala kita. Daripada mula Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi, dia kata lagu mana? Dia kata baik mana mung sak ni tu semaya sunat ngamu tak semaya sunat. Jadi ulama tu duk khilaf kata orang ni apabila qada dia tak habis, maka sunat dia tu tak disepenuhkan. Sunat dia saat ni tu tak disahkan. Makna kata orang ni mengadakan sunat tapi qada tak habis. Kata setengah tu tak sah tapi kata setengah tu sah. Maka Tok Dala kita buat putus kata molek mana kering dengan basah. Kalau rumah kita ataupun kayu kita duk basah sokmo, basah semua. Kalau rumah kita basah sokmo nah, rumah kita nampak basah we, nampak seniut. Molek mana? Patut orang tu yang maya sunat qada bla-bla. Patu bagi seorang dengan molek ni kita misalnya ibu bapa, nah kita mix penjak 15, 16, 17 siapa 2 30 baru khabar aku dah tinggal banyak semaya duk dengar bapa mengajar ni, ibu rasa mikir sebab ni dah aku ni jadi tak berjaya, ada tinggalkan semaya aku puasa aku tak ada qada, aku rasa nak qada. Lepas tu kita tinggal 10 tahun dah pada semaya kita duk semaya tik dok gatik semaya dok gatik, lepas tu nak qada sekaligus kita tak kuasa, nak sekadar sekaligus kita tak mampu, pas nak buat lagu nak kita buat lagu ni seni bapa. Lagu ni yang nak hajar daripada saudara-saudari ibu bapa yang dirahmati Allah. Kita semaya nak semaya satu waktu, semaya subuh. Belum nak semaya subuh tu, nah kita semaya sunat ataupun nah sudah semaya sunat subuh, kita qadakan subuh. Lepas tu semaya fardu. Bawa nak pergi semaya zuhur, kita sipai awal lagi. Belum kita nak pergi sejidkan maya rumah, kita semayakan qada zuhur kita. Lepas dah tu pergi sejid maya sunat. Ataupun nak qada pula lepas zuhur, tak ada masalah. Setiap waktu kita qada satu waktu ataupun 2 waktu. Lagu ni sini. Lepas tu kita ceklah semaya kita, mik daripada akhir balik kita, misalnya, siapa kita umur 30. Kita ni dah tinggal berapa bulan weh. Cek tengok, buat luk kung hang. Mik hari tu, ku semaya, tik dok. Boleh sebulan ni, hak ku tinggal ni berapa waktu. Misalnya, ada 30 waktu. 30 waktu kita tinggal. Lepas tu dalam bulan kedua pula. Nah, berapa waktu pula tang 2 ni. Cik mari. Misalnya kita dah tinggal semua tu, kita kata berapa waktu. Misalnya kita tu ada 3 bulan kita tinggal masa setahun tu dah. Ambil daripada umur 15 sampai umur 30 ni, kita buhlah 3-4 bulan. 3-4 bulan tu kita tinggal. Maka kita qada 4 bulan. Puasa hari subuh kita qada subuh. Bawa nak semaya zuhur kita qada zuhur. Bawa nak semaya asar kita qada asar. Nah, bawa lagu tu seni. Buat apa buat macam tu. Kalau kita nak qada sekaligus duduk semaya. Dia kata datuk tu pok cik tu semaya tak ada tinggal semaya gapo tu banyak tu lalu. Kita tak erak tu, tak mampu tu. Tapi kita buat dengan asu qada gatik, semaya sunat gatik, lepas tu semaya fardu gatik, bawa semaya asar, semaya fardu gatik, semaya sunat gatik, semaya qada belum sunat, lepas tu kita semaya sunat, lepas tu semaya fardu, ataupun kita semaya sunat qada, lepas tu semaya fardu, tidak bermasalah. Insya-Allah kalau kita buat lagu tu, Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kita. Nak royak kata selama mana orang tu tak qadakan semaya dia, tak qadakan puasa dia, maka dia bertaubat tu tak terima taubat dia. Maka qada ni ada 2 pesang berapa. Qada ni ada qada'un fauriyan, wajib qada wujubul qada fauriyan. Ada wujubul qada, apa dia? Yakni mutaakhiran ataupun dikatanya berlamat teh. Ni ingat molek. Jadi misalnya nak contohnya hak mana wajib qada segera. Wajib qada segera. Misalnya kita kata gorik saat ni. Gorik saat ni kita pergi tinggal semaya saat ni tu dengan sengelai. Duk kalut beliwah dia di naik bakak mak misal. Beliwah dia tak ada tok price pun mari nak jual kita pun beli. Siapa terlucuk semaya mengorek. Maka terucuk semaya ngorek kita pun orang syar tak ada nak semaya ngorek. Maka ketika ni wujubul qada, wajib kita qada semaya tu fauriyan, di atas jalan segera, di atas jalan kena cepat-cepat. Bermakna kata kalau kita qada saat ni tu tak qada, kita tinggal semaya gorek pukul apa? Misalnya siapa pukul 8, pukul 9 tak semaya lagi, pukul 10 tak, maka dosa duk bertabur-tabur tah kepala kita. Ini namanya dia sebut dalam hukum fiqh kata wujubul qada fauriyan, yakni wajib kita qada semaya di atas jalan segera. Kalau tak qada, sejelah dosa bertabur. Tiap-tiap minit dosa duk bertabur jatuh tah kepala kita. Kalau 2 jam, 2 jam 60 minit. Sejam 60 minit. 2 jam 120 minit. Maka dosa tiap minit duk tabur di atas kepala. Itu wajib kita qada dengan segera.
Ada pun mana wajib tak segera. Misalnya kita katanya, kita tak ada nak tinggal semaya. Tapi nyogi terlupa. Dah, terlupa kata tak semaya. Duk berkaluk beli wah dia. Beli wah dia tok peraih pun jual kita banyak. Orang baisa rawi terlupa. Terlupa kata tak ada sembahyang ngorek. Maka terlupa ni orang panggil dimaafkan pada syarak. Orang tidur, orang terlupa, ini orang panggil rufi al-qalam. Diangkatkan qalam tulis kata dia berdosa. Makna kata orang ni misalnya dia lupa ngorek tapi dengan dia uzur terlupa kata tak sembahyang ngorek. Maka qada dia tu orang panggil apa? Al-qada'u ghairu fawriyin ataupun mutaakhiran. Hak ni kalau dia tak qada pukul 8 tak qada lagi, tapi pukul 9 tak qada, nanti sudah dia mau beli siap pukul 12 lagi kau nak qada. Makna kalau dia tak qada selalu, hak ni tidak berdosa. Tapi kata ulamanya daripada fuqaha, daripada ulama fiqh, sunat dia segera. Tapi kalau dia tak segera dengan sebab dia lupa ataupun dia tidur, hak ni dikatakan tidak berdosa. Tapi sunat dia bersegera akan semaya hak dia luput sakning. Deh. Dan dia mau tanya lagi. Dia mau tanya lagi kam tambah apa? Nai lemat ayat nai apa? Bok. Nah babo kho gapo ni? Kho nai lemat ayat nai kap porau. Gapo ni? Tak paham weh, dia mau tanya ni. Bok. Nai lemat ayat nai kap porau. Gapo ni soalan kadang-kadang ni tak faham ni soalan dia tanya ni kita tak faham ni dia tanya dia nak gapo dia ni. Bo kho nai lemat. Kho nai lemat. Ayat nai kap porau. Tak faham dia mau nak tulis kali lagi tak faham soalan dia mau nak ni. Pas satu lagi daripada Adilah kata babo perempuan yang ada haid boleh dak ia tulis ayat Quran tak leh nah. Orang mari haid tak boleh nak tulis ayat Quran kerana Tuhan sebut di dalam Quran tak la yamassuhu illal mutahharun. Itu ayatnya yang berdalil kata orang perempuan yang mari haid kata boleh ke tak boleh nak tulis ayat Quran. Jawab kata tak boleh sebab Quran tak boleh dia nak tulis dengan tangan dia. Sebab Tuhan kata la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh akan Quran itu malaikatnya al-mutahharun, yakni orang yang bersuci daripada hadas kecil dan bersuci daripada hadas besar. Al-mutahharun yakni orang yang bersih minal hadasil asghar wal hadasil akbar. Orang yang suci yang bersih pada hadas kecil dan hadas besar tak boleh nah. Terima kasih babo nah. Kata babo lakmat sunat pai teng masjid lamat. Babo lamat sunat nah pai teng masjid lamat. Tahiyatul masjid kuan kap gapo ni kuat kap sunat gapo ni mahwi capu jadi dia kata boleh kedak kita saat ni tu pergi masuk dalam masjid, lepas tu kita saat ni tu capukan sunat kita. Dah kita masuk masjid, lepas tu kita pergi semaya sunat tahiyatul masjid, lepas tu kita capu dengan semaya sunat qabliyah bagi zuhur. Misalnya kita masuk sejid waktu zuhur. Ada mobile lah tu morning. Allahu Akbar bayar di masjid, maka kita pun masuk masjid. Masuk masjid maka kita bacalah doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, hey Allah minta membukakanlah pintu rahmat engkau ya Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah minta engkau bukakanlah pintu-pintu rahmat engkau. Kita hala kaki kanan masuk ke dalam sejid. Maka ketika dia mau tanya boleh ke tak kita nak kuatkan, kita nak campurkan di antara sunat tahiyatul masjid dengan sunat qabliyah. Jadi hak ni tak ada apa, kita masuk pergi jakah tangan kaki kanan masuklah sejid, masalah dah. Masuk kaki kanan masuklah sejid, kita pun usalli sunnata tahiyatil masjid rak'atain lillahi taala. Saja ku semaya kerana membesar masjid 2 rakaat kerana Allah taala. Sudah semaya sunat tahiyatul masjid, kita semaya pula sunat qabliyah zuhur. Tak ada masalah. Ataupun lagu ni pun tak ada apa. Kita masuk sejid, kita tak save semaya sunat tahiyatul masjid, maka kita nak semaya sunat tahiyat tu tak save.
Kita tak sirah semaya tahiyat, kita nak semaya qabliyah bagi zuhur lalu. Maka kata ulama kita saat ni tu kalau kita buatkan sunat tahiyatul masjid, kacuh pula selepas pada tu semaya sunat qabliyah, hak itulah paling afdal dan itulah paling besar sekali. Kerana orang panggil maqam tahiyah, tahiyah kita nak besar saja. Masalah qabliyah kerana orang panggil sunat ratib, yakni sunat rawatib, sunat kapit waktu. Tapi kata daripada ulama boleh juga kita semaya sunat ke apa qabliyah saat ni tu kerana kita tinggalkan masalah tahiyat, maka dengan kita semaya qabliyah bagi zuhur itu dapat dah kita apa dapat dah pahala ataupun dapat dah masalah kita membesarkan akan tahiyatul masjid. Tapi dua ni molek ana kita semaya tahiyatul masjid kita pergi kuat dengan semaya qabliyah, hak ni pahala yang banyak. Kenapa? Kerana semaya tahiyat kita nak besar masjid. Semaya bukan salah qabliyah, rawatib tu kerana orang panggil waktu dia sebelum daripada zuhur. Ni paling comel. Adapun kalau kita buat masalah semaya qabliyah tapi kita tinggalkan salah semaya tahiyatul masjid, dapat ke tak sunat tahiyatul masjid? Jawab setengah tu dapat. Tapi makna kata dapatlah, tapi makna comel hak saat ni lagi semaya sunat lepas dah tu kita semaya sunat qabliyah dah. Ni nak jawab tak boleh ni, tak mari tu ni. Kok mana ni? Tu masalahnya dah. Dia mau tanya gatina boleh tak tulis masalah Quran, jawab tak boleh nah, tak boleh jawab dah, tak boleh. Kemudian boleh ke tak nak capur? Boleh, tak ada masalah. Tu paling afdal dan itu paling comel yang diriwayatkan oleh ulama dan diceritakan daripada ulama-ulama fiqh. Patut soalan nak baca tak boleh, internet tak mari ni. Jadi sekat kat mana ni? Mana ben ni? Dah. Jadi mau tanya tu maaflah ibu bapa ni, mau nak jawab tak boleh ni masalah. Ya tak mari ni. Gitulah. Qadar tu dulu malam ni dah. Maaflah kamu tak boleh jawab tu sikit sebanyak soalan banyak lagi dia mau tanya tu. Jadi amo nak jawab tak boleh kerana dari telefon amo ni tak mari ni. Amo harap kemaafan banyak-banyak kepada saudara-saudari dan ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan bersama malam Isyak pula dah. Ana jawab soalan kita tu kita qadani dulu. Lepas tu kalau ada salah silap dalam jawab pemo tu amo harap kemaaf ibu bapa semua. Lepas tu kalau bahasa amo tu kalau kasar kepada ibu bapa ataupun kepada saudara-saudari, amo harap kemaafanlah kalau ada tersinggung ataupun tersalah dengan hati-hati ibu bapa, saudara-saudari hak duk dengar ni atau pucung semua peminat-peminat semua, amo harap kemaafan kerana amo tu bukan daripada orang pandai, bukan daripada orang alim, bukan daripada orang bijak. Cumanya kita nak ambil masa sejel lebih-lebih untuk nak jadi faedah, jadi muzakarah sebelum pada kita nak tidur. Sekadar tu dulu dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.